sekolah kami memilih tokoh yang bernama Tan Sri Abdul Ghani Gilong kerana beliau mempunyai peranan yang sangat penting semasa pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan pembentukan dalam Suruhanjaya Kobol pada 63 iaitu MA 63, dan beliau juga bertanggungjawab besar untuk mengutip suara rakyat negeri Sabah dan Sarawak untuk bersatu dalam pembentukan Malaysia, sehinggalah terbentuknya Malaysia 16 September 1963. Baik, cabaran yang cikgu hadapi, yang guru-guru penasihat dini hadapi ialah mencari watak untuk menjiwai watak Tan Sri Abdul Ghani Gilong ini, dan juga penceritaan yang mereka jarang dengar, nama tokoh ini mereka jarang dengar. Jadi mereka berasa canggung untuk menceritakan berkaitan tokoh ini. Itulah cabaran dia yang pertama. Yang kedua, cabaran yang kami hadapi ialah apabila kami mementaskan teater ini ataupun sketsa ini, terdapat sedikit masalah pada watak-watak yang kami cari itu untuk lebih menjiwai lagi apa yang ingin disampaikan oleh penceritaan ini sebagai terhadap tokoh. Semestinya lah harapan kita tinggi, harapan saya besar kerana kita telah menyediakan skrip yang begitu teliti, dan kita punya rujukan bukan pada rujukan buku teks ataupun mana-mana YouTube. Kita terus pergi kepada rujukan prima kita, iaitu seperti yang disebutkan dalam skrip. Kita pergi kepada mantan wartawan yang sebenar yang pernah menemu ramah tokoh ini, iaitu Tan Sri Abdul Ghani Gilong sendiri. Kemudian kita mahu mengetengahkan tokoh ini agar lebih dikenali. Jadi harapan kita memang sangat tinggi untuk kalau boleh kita mahu pergi lebih jauh lagi supaya nama ini disebut-sebut, nama ini dikenali oleh generasi yang akan datang. Kami Trio Patriot pasti menang. Buha! Ujang lapor ada macis tak ada ruku. Tidak pernah. Tidak pernah. Dari cerita orang tinggi bilang pernah dengar di newspaper, tapi tahun yang lama sudah, mungkin dalam 2021. Petang sudah nih. Kenapa lagi kau patah basikal? Di mana lagi kita mau berhenti mau bikin rantai kau yang terlepas? Pancit lagi tayar kau. Sudahlah, petang, mendung, angin kencang. Dah lama lagi hujan sudah nih. Woi, Hai Pakcik, saya Zack. Aki, kenapa gitu basikal kau tuh? Rusak? Iya Pakcik, terlepas rantai dia, pancit lagi tayar dia di sana bawah Bukit Kundasang tadi. Sana? Ya. Hei, kau tengok bah. Gelap sudah nih, cuaca pun hujan sudah nih. Aduh. Itulah tuh Pakcik, kemalaman selesai nih Pakcik. Nggak apa-apa, ada juga itu homestay di sana dekat Poring, tapi macam 10 km dari sinilah. 10 kilometer? Nah, Mana mungkin saya boleh sampai sana sebelum galap dalam keadaan sebegini lagi nih Pakcik. bah, kau ikutlah Pakcik ke rumah. Di sini satu sebelah dalam sedikit. Nampak juga nih jalan raya dari pantaran rumah singa satu. Wih, Pakcik bawa saya pergi rumah Pakcik kan nih? Iya, Betul Pak? betul. Mari, Marilah. Wih, basikal kau. Iya kan? Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Oh, Dunin ini kan orang rumahku. Oh, hai Odo Neni. Batu kecubu warnanya ungu, ditata berlian, batu bermutu,
adat Melayu menyambut tetamu. Hamparkan tikar, lebarkan pintu. Hui, banyak koleksi gambar. Akiron punya koleksi kesayangan. Hasil kerja idamannya selama lebih 2 dekad. Akiron nih kerja apa? Banyak betul koleksi gambar dengan menteri-menteri. Dengarkan tuan satu riwayat, raja di desa negeri Kembayan, dikarang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Muhammad Ezron Sarabatin, ahli Darjah Kinabalu, mantan wartawan berita harian. Sekarang beliau lebih dikenali sebagai Akiron di sini. Akiron, Tan Sri Abdul Ghani Gilong bersalaman dengan Muhammad Ezron? Iya, gambar itu kan diambil pada tahun 2010, masa menerima anugerah. Si Allahyarham Tan Sri Abdul Ghani Gilong ini kan merupakan salah seorang daripada 4 penerima anugerah Tokoh Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia 2010. Kalau begitu, Tan Sri Abdul Ghani Gilong ini bukan calang-calang orang lah kan Akiron? Kau mau tahu? Mau, ceritalah. Di sini lahirnya sebuah cinta yang suci abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambang menjadi warisan. Allahyarham Tan Sri Abdul Ghani Gilong ini kan kalau kamu tahu lah Zek, merupakan seorang tokoh penting dalam proses meyakinkan rakyat Borneo Utara yang sekarang wasabah dorang membawa manfaat penyertaan kita ke dalam pembentukan Malaysia. Menerusi penghutang suara yang dilaksanakan Suruhanjaya Kubot yang kemudian membawa ke Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 bagi merealisasikan pembentukan Persekutuan Malaysia. Sejarah pembentukan Malaysia 1963, Tan Sri Abdul Ghani Gilong terlibat. Kenapa saya tidak pernah dengar nama beliau sebelumnya, Akiron? Pada tahun 1962 kan mungkin bapak sama mama kamu pun belum lahir lagi. Allahyarham Tan Sri Abdul Ghani Gilong bersama dengan Tun Fuad Stephen menjelajah ke seluruh pelosok Sabah. Mereka membantu Suruhanjaya Kobong memberi penerangan kepada rakyat mengenai faedah bakal nikmat andai menyokong pembentukan Malaysia bersama Sarawak dan Singapura. Pada tahun 1963 terbentuklah Malaysia. Huish, bertua betul saya dapat kenal beliau nih. Terus rasa bersemangat nih. Dan dari 57 jalannya telah disuluh bangkit seakan subuh rebung di lentur bulu terus ke 63 kami menjadi kita jangan dipersia akibat titik-titik nila biar hujan batu turun selebat tengkuju selagi kami mampu semangat tak pernah lumpuh selagi ada tubuh untuk kamu aku memburu usaha yang kububu semua petir tiada guru. Suruhanjaya Kubot ini kan ialah Suruhanjaya yang dibentuk bersama oleh kerajaan British dan Malaya pada 17 Januari 1963. Tengok nih, untuk memungut suara dan menentukan pandangan rakyat Borneo Utara yang sekarang Sabah, Labuan dan Sarawak sama ada menyokong cadangan untuk membentuk atau membina Persekutuan Malaysia yang terdiri daripada Malaya, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak. Sepanjang Februari hingga April 1962 kan Suruhanjaya Kubot yang diterajui Allahyarham Tun Fuad Stephen
sama si Alerham Tan Sri Abdul Ghani Gilong kan, dorang telah menemui 4.000 orang dan menerima 2.200 memorandum daripada pelbagai pihak di Sabah dan Sarawak. Bagaimana sambutan rakyat Sabah ketika itu Akiron? Ada juga kah yang menentang? Itulah tuh Isaac. Sebenarnya kan 20% penduduk Sarawak sama Sabah menentang. Aduh, sayangnya. Jadi hanya 80% penduduk Sabah sama Sarawak menyokong kepada pemenuhan Malaysia. Kalau begitu, Tan Sri Abdul Ghani Gilong ini mempunyai peranan penting lah dalam pembentukan Malaysia 1963 nih Akiron. Betul tuh Isaac. Menurut si Tan Sri Abdul Ghani Gilong kan masa sesi wawancara bersama kita, perjanjian penubuhan Malaysia ini kan telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan pengisytiharan kan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Jadi Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September 1963. Upacara pengisytiharan Malaysia ini kan telah diadakan di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur dengan penuh gilang gemilang, dihadiri oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak. Dan pengisytiharan kan telah dibacakan oleh Perdana Menteri kita, si Tunku Abdul Rahman, di hadapan lebih kurang macam 30.000 rakyat, ya begitu. Si Tunku ini kan kemudiannya melakukan Merdeka sebanyak 7 kali, disilang-sili oleh laungan oleh rakyat yang ada. Upacara ini kan diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Mufti Negeri Sembilan, Tuan Haji Ahmad bin Muhammad Said pada ketika itu. Merdeka! 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 Wih, besar pula jasa Tan Sri Abdul Ghani Gilong ini kan Akiron. Ya, kau mau tahu lagi kah jasa si Tan Sri Abdul Ghani Gilong? Wih, ada lagi kah Akiron? Wih, banyak lagi. Kau tinggal tuh nah, gambar-gambar bukti jasa beliau. Wah, Terowong Lebuh Raya dari Karak ke Kuala Lumpur, Jambatan Pulau Pinang, Lebuh Raya Kota Kinabalu, Kundasang Ranau. Nah, wih, hebat pula Tan Sri Abdul Ghani Gilong ini kan Akiron. Rupa-rupanya orang Sabah pula. iya, beliau ini kan sebenarnya adalah anak kelahiran Kampung Bunutuan, Kundasang Ranau. Dan menjelang persaranya, beliau ini kan gemar mengisi masa lapangnya dengan berkebun di Sandakan dan Danau. Karena beliau sangat minat berkebun. Macam Aki. Betul tuh. Ada Menteri Negeri Sabah, Tan Sri Abdul Ghani Gilong diberi nama. Asalnya beliau Menteri Bahari, melimpah jasa tanpa dikenali. Aduh Neni, mana sudah Akiron? Aki kamu pergi ke surau. Di hujung kampung sana, salat subuh. Kamu lena tidur, jadi Aki tidaklah kejutkan kamu. Sebab kamu penat, minumlah. Oduh, ada masak nasi linopot sama sayur loso nih. Makanlah, baru mandi, supaya boleh lanjutkan kajian bisikal kamu lagi. Terima kasih Odu. Wih, astaga, siang sudah pula nih. Bila masa saya bikin saya punya basikal nih? Oh, Aki sudah kasih baik itu basikal tadi subuh. Temku tidur. Wih, betul Baki? Betul. Astaga, terima kasih Aki. Sudah kasih tumpang sesemalam, kasih makan lagi tuh. Terima kasih juga kasih kenal saya sama tokoh negarawan yang belum pernah sedengar nama dorang disebut semasa saya membesar nih. Tan Sri Abdul Ghani Gilong. Betul pokok tidak pernah dengar. Betul. Oh, bah, hati-hati berkaitan. Bah. Nah, untuk pengetahuan kamu kan, kita sebagai rakyat Sabah menerima manfaat daripada pelantikan Tan Sri Abdul Ghani Gilong sebagai anggota kabinet kerajaan pusat. Melalui usaha beliau menyiapkan rangkaian jalan raya menghubungkan pantai barat dan pantai timur. Yang jelas amat memudahkan perhubungan antara kota Kinabalu di pantai barat Sabah dengan Sandakan, Lahad Datu dan Tawau di pantai timur
yang menjadi kebanggaannya karena dapat menyediakan rakyat kemudahan pengangkutan terkini selaku kesinambungan ketika era Tun Abdurrahman. Maksud Aki, jalan raya ini pun hasil usaha Tan Sri Abdul Ghani Gilong juga lah. Iya, nikmatilah kemudahan kemerdekaan yang telah disediakan oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa dengan baik. Bertepatan dengan slogan Malaysia Madani, Rakyat Disantuni yang kita akan lakukan pada hari kemerdekaan kali ke-68 nanti. Baiklah Aki, saya akan hargai dan bersyukur selalu. Terima kasih banyak-banyak Kak Aki. Bah. Odu, sejalan dulu. Halo Alif. Oh, Bah, jumpa di simpang Masjid Kundasang nanti. Bah. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau tak berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Terima kasih Tan Sri Abdul Ghani Gilong. Terima kasih pejuang tanah air. Aku akan terus berkayu dengan semangat Malaysia Madani, rakyat disantuni. Malaysia ku terus gemilang, terkenal di pesada dunia. Kami bangga menjadi